Saya bukan cakap sikit lah, memang banyak sangat, tak tahu nak cakap macam ni, memang sedih. Assalamualaikum, saya Nohayati binti Amzah dari syarikat YNY Enterprise. Apa perbezaan sekarang dengan dulu lah? Perbezaannya memang banyaklah. Sebelum ni bolehlah kita kan, sebab PKP ni kita memang terganggu. Sebab akan memang bergantung dengan sekolah kan? Betul, bergantung dengan murid-muridnya naik. So sekarang pendapatan akak tu kira berapa banyak terjejas? Banyak, cuma dapat dalam 20% tu tak ada tu. 20%? So akak punya penyelenggaraan bas tu macam mana? Tetap kena bayar juga. Tetap kena bayar juga. Kalau berujian berkala tetap kena pergi juga. Dia tak ada nak sikit-sikit. Dia tak boleh sikit-sikit macam tu. So sekarang ni kerajaan tak bagi moratorium untuk loan-loan bas-bas sekolah ke ada ke? Macam mana? Tak ada lah. Memang setiap bulan memang akan kena bayar lah. Kena bayar. Boleh saya tahu tak peruntukan tu berapa untuk sebulan tu untuk bas? Sebulannya kalau saya kira 2 biji lah. Okey, 2 biji tu dah 2,000 ke atas. Saving saya lah keluar. Kena keluar. Daripada saving tu kita nak bayar top up apa yang kita tak dapat lah. Sekolahan. Apa bantuan kerajaan cukup setakat ni? Bantuan kerajaan yang saya terima berupa makanan lah. Bantuan tu saya tak peroleh lagi lah. So apa harapan akak untuk ni lah, untuk harapan saya tu berbesar lah kalau boleh sekolah ni buka ikut SOP tu kira dah cukup baik. Bukan pada diri saya saja. Saya pun mewakili daripada pemandu-pemandu unsur bas sekolah yang lain. Memang terjejas sikit. Saya Muhammad Suhaili bin Hassan. Kami dari Ahli Wakasih Transport angkutan bas sekolah lah. Jadi mendengar keadaan sekarang ni kita dalam keadaan corona dah hampir setahun. Pendapatan kami pun kat sini pun terjejas banyak. Biasa dalam sebulan kita boleh dalam 3,000 ke 4,000. Jadi dalam masa sekolahan. Apa bantuan kerajaan cukup setakat ni? Bantuan kerajaan yang saya terima berupa makanan lah. Bantuan tu saya tak peroleh lagi lah. So apa harapan akak? setahun ni keadaan sekolah tutup. Kadang-kadang kami amat terjejas. Dengan kawan-kawan kami kat sini banyak yang dah beralih arah. Macam ada yang bawa lori, kerja sendiri. Masuk saya sendiri pun sekarang pun terpaksa berniaga burger. Bermakna kami minta jasa baiklah kan, kalau boleh bantulah kami turunlah kat sini, tengok keadaan kami kat sini. Perkenalkan diri akak. Saya Puan Hasmizan, pengusaha bas sekolah dan pemandu bas sekolah. PKP ni macam memang bagi kesan lah kepada saya dan kawan-kawan yang GBS ni, sebab inilah punca pendapatan kita orang. Saya pun macam buat bisnes ni, saya ada seorang lagi bekerja. Dengan keadaan sekarang ni saya pun kesian. Dia pun macam, yelah dia bekerja dengan saya pun tak ada income, saya pun tak boleh nak bayar gaji dia apa semua kan. Dia pun ada anak apa semua. Jadi macam PKP dengan COVID ni memang terkesan lah bagi kita pengusaha bas sekolah apa semua. Saya anak masih kecil lagi, masih bersekolah. Suami pun sekarang, suami hanya bekerja sebagai salesman, jual kereta. Dengan keadaan sekarang ni orang pun tak mampu nak beli kereta apa semua kan, harapkan basic. Lepas tu kalau harapkan basic hanya macam kita nak bayar rumah, nak bayar wan sekolah cakap kan. Sebab saya terpaksa juga bayar wan sekolah sebab saya bukan buat loan dari bank, saya pakai kredit. Adalah pendapatan sikit-sikit, tapi itu tak boleh menampung dengan keadaan sekarang. Untuk masa PKP pertama nak jalan balik sekolah tu tak terpaksa keluarkan modal 2,000 untuk jalan balik. Akak ada berapa bas? Saya ada 2 bas. Ada 2 bas. Satu pekerja bawa, tapi saya kasihan dekat pekerja saya tu lah. Dia pun sekarang ni saya suruh dia pergi cari kerja sejak sebab saya dah tak mampu nak bayar dia cakap kan. Bila pertama tu saya masih bagi lagi ihsan dekat dia, tapi sekarang ni memang saya pun dah tak boleh nak bagi ihsan dekat dia. Sekarang saya pun minta ihsan orang daripada untuk
saya Puan Saadia Ismail. Saya pembantu bas sekolah dah nak masuk 13 tahun full time. Saya bekerja sendiri, bisnes saya sendiri. Apa nama syarikat Kak? Awisat Enterprise. So tentang COVID kan, COVID-19 kesan kita orang geng bas sekolah GBS lah, saya panggil senang keseluruhan lah ya. Amat terkesan. Ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana sebab kami sebelum buka sekolah kita orang akan buat persiapan, puspakom semua kita akan raise dengan guna modal kita semua kan. Tapi bila tahun lepas dah start berkobar-kobar untuk start bertugas, lockdown. So kami bersabar lagi lah kan. So puspakom tetap running untuk apa semua kan, road tag apa semua, insurans semua running kan. So bila kali kedua kena lagi. So kali kedua dengan maksudnya saya rasa macam dah tahap tak boleh terduduk nak bukan masa ni sekarang memang dah terduduk. Okey. Sekarang duduk. Macam contoh saya ada 4 anak. Anak saya tu pergi asrama. So tahulah di jauh kan. So duit nak pakai banyak. Kira akan ada suami ke tak? Suami saya ada. Suami saya ada, sekarang dia dah di terminate kontrak construction sebab PKP kan. So sekarang kita orang tahun 2021 memang tak ada kerja. Saya cuma ada buat kerja kecil, buat cili kisar kat rumah. Satu ungkos tu RM5 lah. So sebulan tu dalam 3 kali mesin untuk 2 kilo tu kan. Itulah yang tampung dengan saving. Sekarang saya banyak pakai saving lah. Belum tahap nak gadai lagi ni. Belum tahap lagi nak pergi ke gadai. Maksud saya kawan-kawan saya banyak dah. Yang saya dengar yang dah berhenti terus, yang dah tukar kerja, yang jual burger, yang buat nasi kerabu ke apa, macam-macam, jual kek macam-macam untuk survive waktu sekarang lah. So kalau nak katakan kita orang ni rasa boleh hidup, rasa memang tak terbang-ambing. Yang bantuan kerajaan bagi memang dapat dan ada yang tak dapat. Ada yang tak dapat, ada yang ada masalah teknikal sikit kan. So kami pun cukup ke bantuan kerajaan tu? Kalau saya cakap tak cukup, mesti order. Sebab tayar, kalau kita pergi puspakom, kita orang kena check everything kan. Masuk tayar apa. Satu biji tayar pun paling common 350 satu biji. So kita 4 biji kan. So nak masuk puspakom lagi, nak bayar lagi. Loan dengan kredit. Bukan dengan, so tak ada kompromi nak kata tadi. Dia dah email awal. Masa PKP yang pertama, dia dah email awal. Saya akan cakap. Macam mana cara akan nak dapatkan? Rolling lah. Masa tu suami kerja lagi. Okey. Suami kerja. Suami yang support. 3 bulan yang start bulan 3 kan, suami yang tiap-tiap bulan tolong bayar kan. Sebab saya zero kan. So dia syarikat ke tepi mana yang boleh ni kan. Tapi bila buka balik sekolah, kita keluar balik modal sebab semangat kan. Lepas tu bila angka makin meningkat, tiba-tiba lockdown lagi sekali. So ni dah keluar. Kita terpaksa puspakom wajib pergi. Sebab dia ada tarik expired 6 bulan kan. So kalau tak pergi kita kena banyak urusan. Kena pergi JPJ lah, minta ni lah kelonggaran kan. So saya tak nak, saya macam labur. Tapi yang tanggung kita orang lah. Kerajaan cuma bagi yang macam apa itu 600. So yang kata akan datang ni 500 tapi tak ada lagi link, tak ada lagi mana nak dimulakan, macam mana nak apply kan. Tu tak tahu. So yang bantuan yang terbaru 1,000 one off tu, insya-Allah yang saya dah tahu, kalau betul lah bulan 3 akan masuk pada orang yang dah apply yang pada pertama, yang kedua. So yang tak dapat hari tu memang tak adalah. So sekarang kita orang ni mengharaplah mana orang bantuan NGO ke apa sahaja yang bagi, memang kita orang tak ada tangan. Memang tak ada tangan sangat. Sebab saya memang rasa terkesan sebab anak saya 4 sekolah. So asrama banyak. Dengan berapa umur anak akak? Sekarang dia MRSM, SPM, tengah nak exam lagi berapa minggu kan. Seorang lagi di tingkatan 4 di sekolah sains Bagan Datuk Perak. Pun sama juga. Dah tu belajar online. So seorang satu mesti ada gadget kan. So tab ke apa ke. Macam saya alhamdulillah memang ada PC. Tapi tukar-tukar lah. Ada laptop tukar. Tapi macam mana orang lain pun ada kesan kan. So saya bukan cakap sikit lah. Memang banyak sangat. Tak tahu nak cakap macam ni. Memang sedih. Memang sedih sangat. So hari ni dulu saya tak pernah minta bantuan. Sebab saya rasa hidup saya alhamdulillah bukan senang sangat. Alhamdulillah. Tapi hari ni bila cikgu call, "Puan, tolong isi borang bantuan," kan. Macam, cikgu tak apa, malu. Saya memang malu. Sebab saya tak pernah minta bantuan selama anak saya sekolah. So hari ni saya gagah juga bawa envelope tu pergi minta bantuan. Malu sangat. Cuma saya cakap berlapik dengan cikgu, kalau masa terdekat suami saya dapat kerja, saya akan cancel. Sebab kita tolong orang dulu, sekarang kita minta bantuan orang kan.
malu. Jadi saya cakap, baik, dengan kawan-kawan lain pun terkesan. Apa harapan akak untuk ni lah? Kalau boleh kerajaan pandanglah kita orang yang bersekolah ni kan, mana ada saluran yang terbaik untuk kita orang. Tanyalah kami semua ni kan, tanyalah kami, turunlah padang. Tanya keadaan kami semua. Macam saya ni masih ada suami, ada yang ibu tunggal yang bawa bersekolah. Apa perasaan dia? Ada anak lagi ramai kan, apa perasaan dia? Macam kita punya pengungsi pun, Cik Mali pun tengok berapa dah setahun, income tak ada. Saya anggap saya ni sikit, saya anggap lagi teruk lain. Yang lain lagi teruk. Saya anggap macam tu. So, saya masih bernafas. Saya fikir Allah tu ada. Kita orang macam mana pun kita tetapkan dan berdiri. Sebab ikatan macam van kan, loan tu ada. So, takkan kita nak macam tu kan. Ada orang tinggal 3 berapa bulan pun masih tak mampu nak bayar. So, memang nafas tu tinggal nyawa-nyawa ni kan. Kena carilah kerja. Ada yang kerja JNT, part time. Buatlah macam-macam apa yang boleh kita tampung untuk masa-masa macam ni. So mintalah kerajaan ke apa ke apa ke, pandanglah kita orang ya, bagilah saluran yang betul-betul boleh tolong kita orang sebesikit pun jadilah. Itu yang kita orang nak. Assalamualaikum. Saya Amali Munif bin Rahmat, Presiden Persekutuan Persatuan Bersekolah Malaysia merangkap Pengurusi Persatuan Pengusaha Bersekolah Bumi Putra Kuala Lumpur Selangor. Berkaitan dengan permasalahan bersekolah menjelang PKP 2.0, kita menghadapi masalah yang lebih besar apabila masalah-masalah yang telah wujud semasa PKP 1.0 yang lalu sekarang ditambah lagi dengan Kira setahun dah kan kita menghadapi benda ni. Setahun. Bulan depan kita dah setahun lah PKP. Jadi masalah yang banyak membangun kami, kita memang langsung tak ada pendapatan. Kalau yang bawa pelajar bersekolah tu bulan 7, 8, 9 tadi ada dapat, bulan 10 pun sebahagian saja yang dapat. Jadi 1, 2 dapat, 3 bulan 3 tadi pun sebahagian saja yang dapat. Maksudnya secara purata bulan tahun 2020 pendapatan pengusaha bersekolah hanya sekitar 6 bulan saja. Sedangkan mereka kena menanggung perbelanjaan untuk 12 bulan. Sebelum ada masalah COVID-19 ni, pendapatan bersekolah sekitar 10 bulan. Tetapi kena tanggung kos untuk 12 bulan. Jadi kita memang terpaksa memberi peruntukan yang lebih setiap bulan untuk cover 2 bulan yang kita tak ada income, bulan 11, bulan 12. Kebanyakan bulan 11, bulan 12 parent banyak hantar sendiri. Sebahagian kecil je, 1/3 saja yang menggunakan sekolah. Tetapi apa yang berlaku selepas PKP 1.0, lebih 30% penumpang tak naik bas sekolah. Penumpang bas sekolah tak naik bas sekolah. Mereka terdiri daripada M40 golongan M40 yang bukannya wajib menggunakan perkhidmatan bas sekolah. Mereka hanya bas sekolah ni adalah pilihan bagi mereka. Jadi yang kekal pada menggunakan perkhidmatan bas sekolah adalah terdiri daripada golongan B40. Mereka ni lebih ramainya penjawat awam. Memang terpaksa pergi kerja dan sebagian tu yang ada kerja di rumah pun tak ramai. Kebanyakannya memang mereka memang pekerja-pekerja yang kena pergi kerja. So mereka terpaksa menggunakan bas sekolah untuk hantar anak mereka pergi balik sekolah. Jadi sepanjang PKP yang berlaku, pihak pemberi pinjaman kepada bas sekolah secara keseluruhannya bas sekolah tak sampai 5% pun yang meminjam dengan bank. Mana 90% yang membuat pinjaman adalah pinjaman dengan syarikat kredit. Syarikat kredit pula ada terdiri daripada 2 kategori. Satu yang berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Satu lagi mereka hanya pakai mereka berdaftar dengan SSM dan pakai akta sewa beli. Dan baru-baru ni pihak Perdana Menteri ada mengumumkan moratorium selama setahun. Tetapi kita tak pasti setahun tu bila bermula, bila berakhir. Itu yang kita tak tahu. Kita dah minta penjelasan pun tak dapat lagi. Clarify apa dia yang dikatakan moratorium daripada syarikat peminjam di bawah sewa beli ni. Bagi moratorium setahun tu adakah daripada bulan 3 2020 sehingga bulan 3 2021, kita pun tak pasti.
Dan maklum balas yang kita dapat daripada syarikat kredit, tak sampai separuh daripada syarikat kredit sanggup menjadualkan semula pinjaman. Tak sampai separuh. Walaupun dinyatakan kerajaan mengatakan diberi moratorium selama 12 bulan penjadualan semula pinjaman, tetapi sebahagian besar, lebih 60% daripada syarikat kredit tidak bersetuju untuk memberikan moratorium dan penjadualan semula pinjaman. Ini yang amat kami kesali. Malah kita ada pinjaman daripada yang membeli bas menggunakan pinjaman daripada BSN. Mereka telah diberikan moratorium kali kedua tetapi ditarik balik oleh pihak BSN. Boleh jelaskan kenapa? Dan kita pun tak pasti. Surat kelulusan dah diberi, dah di email pada kita, kemudian di call balik, dia telefon balik, dia kata tawaran tu dibatalkan. Lepas tu bila kata penjadualan semula yang dah diluluskan pun ada sebahagian ditarik balik oleh pihak pemberi pinjam. Yang kita sedih, BSN sendiri pun buat benda macam ni. Dah beri penjadualan semula pinjaman tetapi surat kelulusan penjadualan semula dah dapat tapi ditarik balik. Ada sesiapa suarakan? Benda ni baru berlaku dalam masa sebulan ni lah. Jadi kita pun baru dapat feedback daripada pengusaha. Jadi kita tak maulah apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri hanya sebagai gula-gula. Tetapi sebenarnya ia adalah racun pada kita sebenarnya. Tak ada apa-apa pun. Jadi itu yang kita nak, supaya sesuatu tu yang boleh dilaksana. Dan apa yang pandangan saya yang sepatutnya, apa yang patut dilakukan oleh kerajaan adalah menyatukan semua pemberi pinjaman kewangan, penyedia pinjaman kewangan ni di bawah Kementerian Kewangan sahaja. Tidak ada pelbagai agensi yang menjaga semua syarikat pemberi pinjaman ni. Tak kiralah kredit ke, along ke, semua di bawah Kementerian Kewangan. Bila di bawah Kementerian Kewangan, dia boleh dikawal menggunakan Akta Bank and Financial Institution Act, BAFIA. So bila BAFIA ni mereka tertakluk kepada Kementerian Kewangan. Tetapi apa yang menyedihkan pada kita, ada lesen memberi pinjam yang dulu dikenali sebelum mereka sebagai CHETI. Itu di bawah KPKT, di bawah Kementerian Perumahan, di bawah Majlis Bandar, Dewan Bandaraya. Jadi lesen inilah yang masih wujud. Kat sini yang jadi masalah. Mereka tidak tertakluk kepada Akta Sewa Beli, tetapi mereka menggunakan Akta Sewa Beli. Jadi sepatutnya semua syarikat yang pakai Akta Sewa Beli mesti berdaftar dengan KBDNKK. Sebab Akta Sewa Beli ni di bawah Kementerian pengguna, di bawah pengguna. So maksudnya kalau dia tak berdaftar dengan KBDNKK, dia orang tak boleh menggunakan Akta Sewa Beli ni. Jadi kawalan tu boleh dilakukan terhadap syarikat pemberi pinjaman. Ini mereka berhak untuk memberikan tuntutan hak milik di JPJ di bawah Akta Sewa Beli, tetapi mereka tidak tertakluk kepada akta di bawah Akta Sewa Beli itu sendiri. Jadi mereka tak boleh dikawal. Di bawah KPDN pun tak boleh kawal mereka. Jadi kat situ masalah yang sebenarnya berlaku. Dan bantuan 600 tahun lepas untuk pemandu bas sekolah telah diterima dan sebahagian ada lagi yang masih belum terima. Dan saya dah buat survey, hampir dekat 1000 orang lagi memang tak dapat nak mohon pun. Tak dapat mohon. Ada setengahnya bila masuk dalam link yang diberi, company tak wujud dalam agensi pengangkutan awam darat, sedangkan mereka mempunyai lesen daripada agensi pengangkutan awam darat. Dan sebahagian pula company yang bukan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, mereka terdiri daripada NGO yang menyediakan perkhidmatan bas sekolah untuk asrama anak yatim, pertubuhan kebajikan. Pemandu-pemandu ni pun kita tak boleh nak bantu mereka. Sebab mereka yang hanya dapat bantuan 600 ni adalah mereka yang syarikat yang berdaftar dengan SSM sahaja. Dan tak semua syarikat yang berdaftar dengan SSM wujud dalam link yang berkenaan. Bila daftar tak boleh masuk.
Kita ada yang kat sini pun tak boleh masuk. Jadi bila tak boleh masuk, tak boleh dapat. Yang kita sedih, peruntukan daripada kerajaan untuk pemandu bas sekolah yang untuk 600 orang pemandu bas sekolah, untuk 30,000 pemandu bas sekolah. Tetapi apa yang kita dapat maklumat terkini, tak sampai 10,000 pun yang menerima bantuan 600 tahun lepas. Jadi perkara begini, ke mana dana tu disalurkan? Sepatutnya pihak kerajaan, terutama agensi pengangkutan awam darat, lebih proaktif dalam menyampaikan sumbangan. Lebih menyedihkan lagi, bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri dah lebih sebulan yang lalu untuk pemandu bas sekolah RM500. Sampai sekarang bila kita tanya pada APAD, dia kata tunggu. Tanya pada siapa? Agensi pengangkutan awam darat, ADRK. tak ada lagi link, tak ada lagi bagi tahu macam mana. Kalau kata GKP Permai, Lambatlah kiranya dia punya proses tu. Proses tu ambil masa. Dan untuk pengetahuan semua, pemandu bas sekolah adalah golongan terakhir yang dapat bantuan dalam sektor pengangkutan. Kerana bantuan untuk pemandu teksi, e-hailing, pemandu pelancong, pas persiaran telah diberikan pada bulan 3. Sebaik saja PKP 1.0 bermula bulan 3, mereka dah dapat. Dah ditawarkan. Mereka dapat sekitar bulan 4, bulan 5. Pemandu bas sekolah hanya ditawarkan pada akhir September. Lama. Dan kita dapat pada Oktober dan November, dan sebahagian pula yang tersalah isi. Kebanyakan mereka bukannya pakar dalam IT, kadang-kadang tak faham soalan tu, technical error, Sekarlah. tak boleh buat pembetulan. Ada yang terlepas. Malah GKP walaupun dah buat 2 kali, ada juga yang terlepas. Ada apa tindakan daripada pihak dia orang? Setakat ni kita, macam saya berhubung terus dengan Menteri Pengangkutan. Sebab bila kita berhubung dengan agensi ni, so bila kita terpaksa berhubung terus dengan Menteri, dan alhamdulillah lah kita mendapat respon yang baik daripada Menteri. Tetapi apa yang kita sedihkan, Menteri Pengangkutan mohon untuk bantuan pemandu bas sekolah daripada bulan 3, tapi bulan 9 baru Kementerian Kewangan luluskan. Jadi Menteri Pengangkutan memang telah berusaha. Saya sendiri tahu dia dah berusaha, dah pergi jumpa dengan dalam kabinet pada suarakan untuk pemandu bas sekolah. Tapi kerajaan tidak menganggap bas sekolah satu entiti yang penting. Itu yang cukup kami kesali. Kerana kalau kami tak penting, kita menyediakan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pelajar seluruh Malaysia. 1 juta membabitkan lebih daripada 300,000 keluarga. Sekiranya bas sekolah satu Malaysia tak bergerak, ada 300,000 kenderaan akan berada di atas jalan raya. Kat situ impak yang kadang-kadang kita tak sedar. Bagaimana kita ni penting kepada pembangunan kelestarian negara. Jadi apa yang kita minta pada pihak kerajaan, supaya memandang kami bas sekolah ni satu entiti yang penting dalam sokongan kepada kemakmuran negara. Sebab kalau kami tak beroperasi, ramai penjawat awam yang terpaksa balik, ambil anak dia pergi sekolah, balik sekolah. Produktiviti negara akan terjejas. Sistem penyampaian negara akan terjejas. Ekonomi negara akan terjejas. Jadi banyak benda-benda yang kerajaan terlepas pandang. Kami harap sangatlah pihak kerajaan, pandanglah kami. Tolonglah. Kami bukannya anjing kurap yang tepi jalan. Kalau ada pencuri, baru dia diperlukan untuk halau pencuri. Hari biasa disepak di baling dengan batu. Bukan itu caranya. Kami sebagai seorang manusia yang kebanyakannya ikhlas untuk anak-anak kita maju, kita bawa bakal pemimpin negara, aset negara. Memang banyak benda yang kerajaan terlepas pandang tentang kita ni, kerana mungkin tidak ada seorang pun pengusaha bas sekolah dari golongan Tan Sri Datuk, tak ada. Jadi mungkin tak dipandang kat situ. Jadi kita tak ada orang kata yang dapat menyampaikan benda-benda macam ini kepada pihak atasan. Dan kami berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan apa juga bentuk bantuan pada pihak kerajaan.
Dan terima kasih juga kepada Kementerian Pengangkutan kerana berusaha untuk dapatkan bantuan kepada kami. Tapi apa pun Kementerian Pengangkutan buat, akhirnya terpulang kepada Kementerian Kewangan yang akan meluluskannya. Jadi walaupun 600 kita dah terima tahun lepas, 500 akan kita dapat tahun ini, tapi belum tahu bila kita akan dapat. Terima kasih kepada mereka.